أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir alaika yasir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gemelur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan tafsir Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu, insya-Allah. Juga yang saya kasihi lagi saya hormati saf pentadbiran Gemelur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Istiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkurun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada pengurusi majlis. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala memberi saya dan kita semua taufik untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini insya-Allah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ia asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya insya-Allah. Baiklah, insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita sambung pengajian tahsin Quran pada petang ini. Kita berada pada muka surat yang ke-33, ayat yang ke-211. Muka surat 33 ayat yang ke-211 insya-Allah.
Jadi insyaAllah kita sediakan mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. InsyaAllah persilakan. Silakan Puan Nur Syam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum berhenti ke Ustaz? Nafas tak cukup lah. Ya. Sal bani Israila kam atainahum lakam atainahum Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah Min ayatin bayyinah. min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Maaf Ustaz, nafas tak sampai. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Jazakumullah khairan. InsyaAllah seterusnya dia punya terjemahan ayat ke-211. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tanyakanlah, soalkanlah wahai Muhammad, Bani Israel, berapa banyakkah kami telah memberi kepada mereka daripada bukti yang nyata. Berapa banyakkah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda, ayat-ayat yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada Bani Israel. Masya Allah, terlalu banyak. Allah SWT tunjukkan dengan terbelahnya lautan, diberikan makanan syurga, manna dan salwa. Masya Allah, terlalu banyak. Kalau nak dihitungkan, memang sepatutnya memang dia tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT berfirman lagi, dan sesiapa yang dia menukar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala setelah apa yang datang kepadanya, yakni menukarkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda-petanda
ke atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantar para anbiya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala hantar nikmat kepada mereka. Tunjukkan lagi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat. Dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, kekuasaan Allah, kan, yang mana Allah berkuasa atas segala-galanya. Ini adalah sababul hidayah. Ini adalah sebab untuk seseorang itu, perantaraan untuk seseorang itu mendapat hidayah Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala dah sediakan bagi Bani Israel ini perantaraan dengan Allah Ta'ala hantar macam-macam petanda-petanda yang jelas. Tapi sesiapa yang menukarkan nikmat tersebut dengan kekufuran selepas datang kepadanya, maka sesungguhnya fa innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala amat keras siksaan. Seterusnya ayat 212 telah dihiaskan bagi orang-orang yang kafir. Hiaskan apa? Kehidupan dunia. Macam mana syaitan telah menyamarkan kehidupan dunia ni dengan kehidupan yang selama-lamanya. Syaitan telah membuat nampak macam kehidupan dunia ni kehidupan yang sebenar-benarnya. Yang mana apa yang nafsu syahwat inginkan. Maka disebabkan itu nafsu syahwat seseorang itu akan condong kepadanya. Wa yaskharuna minal ladina amanu. Dan Allah dan mereka yang orang-orang kafir, mereka menghina terhadap orang-orang yang beriman. Mereka menghina orang-orang yang beriman sebabkan kebanyakannya orang beriman ni antara orang-orang yang fakir miskin, seperti Hazrat Ammar bin Yasir, Hazrat Bilal bin Rabah, Hazrat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Mereka menghina, mengejek, merendah-rendahkan. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa. Padahal ni waw ni, kata waw panggil istinafiyah, ini jumlah yang baharu, bukannya waw ataf. Ini jumlah yang baharu, iaitu orang-orang yang bertakwa. Ini menghindarkan kesyirikan. Mereka itulah fauqahum, di atas mereka, di atas orang-orang kafir tersebut pada hari kiamat. Jadi kamu kat dunia ni kamu merendahkan mereka, nanti hari kiamat nanti mereka akan berada di atas kamu. Wallahu yarzuqu man yasha', dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa ada perhitungan. InsyaAllah. Seterusnya ayat ke-213. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. InsyaAllah, persilakan seterusnya. Silakan Bonda MJ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kana ummatan wahidatan fabasallahun bina mubashirin wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkum bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terjemahan ayat 213 ini, kanan nas, pada mulanya manusia. Manusia adalah umat yang satu. Ini umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan beliau juga adalah seorang nabi, maka pada mulanya manusia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadinya kekufuran, setengah mereka beriman, setengah mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala faba'athallahu an-nabiyyin, Allah taala menghantar para anbiya kepada mereka, yang mana sebagai pembawa berita gembira, yakni kepada siapa-siapa yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan wa mundirin, dan pemberi ingatan siapa-siapa yang melanggar perintah Allah. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah Ta'ala dia menurunkan bersama para anbiya, bersama mereka kitab-kitab, bil haqqi, dengan kebenaran, untuk menghukum di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Dan tidaklah berselisih oleh mereka manusia di dalamnya Al-Quran, dalamnya kitab, kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab setelah apa yang datang kepada mereka keterangan-keterangan baghyan bainahum, mereka disebabkan kedengkian di antara mereka, berlakulah perselisihan di antara mereka. Jadi hasad dengki ini membawa kepada kekufuran. Macam mana iblis laknatullah, dia di antara kalangan para malaikat, dia bukan jenis malaikat, bahkan dia duduk bersama para malaikat, tapi sebabkan hasad dengki membawa ia kepada kekufuran. Begitulah juga manusia ini, kan, baghyan bainahum, kerana kedengkian, hasad dengki membawa kepada kekufuran. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki, kepada orang yang beriman, terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya daripada kebenaran dengan izinnya.
Jadi apabila berlakunya perselisihan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayat kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk pada sesiapa Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Baik, seterusnya ayat 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. InsyaAllah persilakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma sibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم خير وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sadaqallah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. InsyaAllah seterusnya terjemahan ayat 214. Atau kamu menyangka bahawa kamu akan memasuki syurga padahal sedangkan belum lagi datang kepada kamu perkara keadaan yang telah seperti orang-orang yang telah lalu, keadaan orang-orang yang telah lalu sebelum kamu. Ayat ini ada pendapat mengatakan telah diturunkan mengenai para sahabat semasa peperangan Ahzab. Ahzab ini peperangan Khandaq lah. Nama lain bagi peperangan Khandaq adalah peperangan Ahzab, iaitu peperangan yang mana golongan-golongan kafir ini, kufar ini bersatu melawan memerangi orang Islam. Orang-orang Yahudinya, orang kufar, musyrikinnya, campur mereka berhimpun, mereka bersatu untuk memerangi orang-orang Islam. Yang mana pada peperangan itu sangat-sangat dahsyatlah. Mereka itu ada 10,000
10,000 tentera. Sedangkan orang Islam hanya beberapa orang. Bersama dengan orang Islam pula ada lagi orang munafik pula, yang mana bila-bila masa saja boleh menikam daripada belakang. Bahkan 300, ada mengatakan 300 orang munafik di antara orang Islam ni. Jadi masa itu Allah SWT menguji para sahabat. Ini pendapat yang mengatakan ini semasa peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq. Ada pendapat mengatakan semasa peperangan Uhud. Bahkan ayat Al-Quran dia umum. Masya-Allah. Dia ada asbabun nuzulnya dan ada umum, yakni diamalkan, sampaikan kita perlu membawa dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Allah SWT bertanya, adakah kamu menyangka kamu senang-senang boleh memasuki syurga sedangkan kamu belum lagi diuji seperti mana orang-orang yang terdahulu diuji. Dan satu hadis Nabi SAW memberitahu para sahabat, orang-orang terdahulu diuji sebabkan orang-orang terdahulu ni diuji sebabkan mereka beriman. Ada yang digergaji, ada yang dicampur, ada yang digunakan dijalankan seperti sikat besi ke belakang, atas belakang badan mereka. Dan jadi macam-macam ujian yang Allah SWT telah menguji orang-orang terdahulu. Masadhum, telah menimpa mereka kemiskinan, penderitaan, penyakit, dan wazulzilu, dan mereka diuji sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama mereka, bilakah pertolongan Allah SWT? Yang begitu genting saat itu, yang mana sampaikan orang-orang beriman bersama dengan Nabi telah sampai kepada kemuncak. Bilakah pertolongan Allah SWT akan datang? Maka Allah SWT menjawab, ala, ketahuilah, dengarlah, sesungguhnya pertolongan Allah SWT pasti datang. Dah dekat ni, amat dekat kedatangannya. Seterusnya, Masya Allah, ayat seterusnya 215. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka perlu infakkan. Dalam tafsir Jalalain ini mengatakan yang bertanya itu Hazrat Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ni seorang yang berumur dan beliau ni seorang yang berharta. Maka beliau bertanya Nabi SAW tentang apa yang perlu diinfakkan dan ke atas siapa yang perlu diinfakkan. Ada dua pertanyaan dalam madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Pertamanya, apakah barang benda yang perlu diinfakkan. Yang kedua adalah kepada siapa yang perlu diinfakkan. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, katakanlah Muhammad, ma anfaqtum, apa yang kamu infakkan daripada harta, kebaikan, khair, kebaikan, apa sahaja, sama ada sedikit, sama ada banyak, sama ada sedikit, sama ada banyak, dengan ikhlas lah, Masya Allah. Falil walidain. Jadi pertanyaan pertama tu dijawab dengan apa-apa sahaja kamu nak infakkan, infakkanlah. Asalkan Masya Allah dengan ikhlas, dengan ihsan, Masya Allah. Yang keduanya, kepada siapa? Maka jawapan kedua, falil walidaini, maka bagi kedua-dua orang tua, wal aqrabin, kaum kerabat, orang miskin, dan orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil, orang yang terlantar dalam perjalanan. Jadi inilah, mereka inilah yang lebih aula untuk kamu infakkan. Dan apa-apa yang kamu melakukan daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap perkara tersebut maha mengetahui. Jadi Allah SWT akan membalas, Allah SWT akan mengganjari kepada kamu. Seterusnya ayat
Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit boleh Ustaz? Ya, boleh. Kalau ikut pada ayat ni kan, Allah suruh infak kepada kedua ibu bapa. Apakah Ya. kedua ibu bapa yang susah ataupun kalau ibu bapa yang dah senang tu tak diinfak lagi ke? Maksudnya dia dah ada sendiri kan, dia tak perlu lagi dibantu. Apakah anak-anaknya perlu infak lagi kepadanya? Masya Allah. Jazakumullah khairan. Persoalan yang baik. Kat sini infak kepada kedua ibu bapa ni dia akan menjadi wajib apabila mereka ada dalam kefakiran dan mereka tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan terlalu tua sepertinya kan, ataupun ada penyakit yang menyebabkan mereka ni kata apa tidak boleh bekerja. Jadi apabila mak ayah ni mereka fakir dan mereka tidak boleh bekerja, tak boleh menghasilkan pendapatan, maka masa itu wajib untuk infak kepada kedua ibu bapa. Adapun sekiranya mereka orang kaya, mereka ada harta, walaupun tidak ada kerja tapi mereka ada harta, pada masa itu tidak wajiblah. Ataupun terbalik, mereka ada boleh bekerja tapi mereka tidak kaya tapi mereka boleh kerja, maka tidak wajib juga. Jadi sekiranya infak semasa mereka tak wajib diinfak, contohnya mereka kaya dan mereka boleh bekerja lagi, masya-Allah, maka masa itu adalah disunatkan juga untuk menginfak kepada mereka. Jadi ini turutan infak tu daripada kedua ibu bapa, kaum kerabat, orang yatim, miskin, ibnu sabil. Ini kita yang mana ada tali persaudaraan, darah, kedua ibu bapa, kaum kerabat. Itu yang lebih aula lah. Kalau masya-Allah Allah Ta'ala dah beri kekayaan harta pada mereka, seterusnya yatim, anak-anak yatim, dan orang miskin, seterusnya ibnu sabil. Jadi persoalan itu adakah wajib, tengok keadaan mak ayah kita. Ada keadaan yang wajib untuk kita infak dan ada yang sunatkan untuk kita infak. Boleh puan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baiklah, masya-Allah. Ustaz, maknanya kan Ustaz kan, kalau mak bapak kita tu dah senang sikit pun, kita tak semestinya bagi duit. Kita bantu dengan cara yang lain, menyenangkan buat apa kita. Contoh mereka sakit, kita bawa pergi klinik, bawa pergi hospital macam tu Ustaz kan. Ya, Subhanallah. masya-Allah. Masya-Allah. Pencerahan yang baik, masya-Allah. Benar. Kita boleh tolong dari segi benda lain, kadang bukan harta lah, tapi pada ayat ni infak harta lah. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Kalau seterusnya ayat berapa tadi? Ayat 216 muka surat 34. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. InsyaAllah persilakan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 216. Diwajibkan, difardukan ke atas kamu berperang, jadi berjihad, sedangkan padahal peperangan itu tidak menyenangkan kamu. InsyaAllah peperangan suatu yang tidak disukailah, insyaAllah, sebabkan berperang adalah pembunuhan. Dia berkait rapat dengan nyawa, mengorbankan nyawa. Jadi nafsu syahwat kita, nafsu kita tidak suka kepada peperangan. Wa asa, dan boleh jadi bahawa apa yang kamu tidak suka, kamu membenci sesuatu padahal perkara itu baik bagi kamu. Sebabkan kita ni manusia, kita hamba Allah Ta'ala, kita tak tahu apa-apa. Kemungkinan benda yang kita tak suka tu adalah baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan kemungkinan boleh jadi bahawa apa yang kamu sukai sesuatu itu sedangkan ia buruk bagi kamu. Kita tak tahu yang kita suka ini kemungkinan boleh jadi buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala lah yang mengetahui, sedangkan kita semua ni tidak mengetahui. Seterusnya ayat 217. Ini mengenai
satu sariyah. Apa maksud sariyah? Sariyah adalah satu kumpulan, satu jumlah, satu jemaah tentera yang mana Rasulullah SAW menghantar untuk berperang dan Nabi SAW tidak menyertainya. Peperangan yang tidak dihadiri, insya-Allah tidak disertai oleh Rasulullah dipanggil sariyah, dan peperangan yang disertai Rasulullah dipanggil ghazwah. Ghazwah dengan sariyah. Jadi selalunya yang sariyah ni yang tidak disertai oleh Nabi SAW, selalunya jumlah tenteranya sedikitlah. Ulama menganggarkan lebih kurang dalam 300 kepada 500 jumlah orang tentera. Jadi Nabi SAW menghantar satu sariyah dan Nabi SAW membuat Hazrat Abdullah bin Jahash sebagai ketua tentera tersebut. Hazrat Abdullah bin Jahash adalah Nabi SAW punya dua pupu dalam masa yang sama. Beliau adalah ipar Nabi SAW, yang mana Nabi SAW berkahwin dengan Hazrat Zainab binti Jahash. Jadi Abdullah bin Jahash ni dia punya abang dia. Maka apabila Nabi SAW menghantar satu pasukan tentera memerangi orang musyrik Quraisy, maka mereka telah berperang dan mereka telah membunuh Ibnul Hadrami. Ibnul Hadrami nama dia lah, nama apa panggil, nama gelaran dia. Orang kafir itu nama dia Ibnu Hadrami. Dan itu berlaku pada hari terakhir bulan Jamadil Ukhra. Jamadil Akhir, sebelum masuknya bulan Rajab. Jadi ada keraguan di situ, adakah telah masuk bulan Rajab ataupun belum lagi. Sebabkan bulan Rajab kan bulan yang haram untuk berperang. Jadi orang-orang kafir pun telah memburuk-burukkan orang Islam. Tengok orang Islam, kamu telah membunuh dan kamu telah memerangi di dalam bulan haram, bulan Rajab ini. Bulan yang tidak boleh berperang, haram untuk berperang. Kamu telah menghalalkan peperangan dalam bulan Rajab. Jadi orang-orang kafir menyindir orang Islam. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, yang mana terjemahannya, mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang bulan haram, Syahrul Haram, bulan haram, iaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, 4 bulan haram tu. Qitalin fi, peperangan di dalamnya. Jadi orang tanya, korang dah menghalalkan ke bulan Rajab ni? Bulan Rajab kan haram ke peperangan? Jadi menyindir. Allah Ta'ala membalas, katakan kepada mereka, qitalun fi kabir, ya, peperangan di dalam bulan haram adalah satu benda yang besar, dosa. Dan Allah Ta'ala balas lagi, wasaddun, tapi ingat, saddun an sabilillah, kamu menghalang orang daripada jalan Allah SWT, agama Allah Ta'ala, dan kufrun bih, dan mengingkari Allah Ta'ala, wal masjidil haram, menghalangi orang daripada memasuki Mekah, Masjidil Haram, untuk buat umrah, untuk buat haji, mengusir mereka. Wa israju ahli, dan mengusir mereka, ahli penduduk Mekah daripada rumah-rumah mereka daripada Mekah tu. Akbaru indallah, ini semua dosa ni lebih besar di sisi Allah SWT. Kamu nak mempersoalkan tentang berperang dalam bulan Rajab, sedangkan kamu sendiri telah buat dosa sedemikian. Kamu halang orang, kamu kufur pada Allah, semua ni dosa besar. Kamu nak tunjuk kepada orang Islam, Islam buat dosa, sedangkan kamu sendiri banyak dosa lagi kamu telah lakukan. Wal fitnah, Allah tambah lagi, dan fitnah ini, yakni berbuat penindasan ini, fitnah,
Ini kamu menindas orang-orang Islam, kamu buat ujian atas orang Islam, kamu buat penindasan ke atas orang Islam ni, akbaru minal qatl. Inilah lebih dosa, lebih besar daripada membunuh, daripada peperangan. Wala yazalun, dan mereka ni orang kafir ni akan terus yuqatilunakum, memerangi kamu sehinggalah mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu. Ini daripada agama Islam kepada kafir sekiranya mereka mampu. Ini semampu mungkin mereka akan berusaha untuk mengembalikan kamu kepada agama mereka, yang ini kafir. Dan sesiapa yang yartadid minkum, siapa yang murtad di antara kamu, meninggalkan agama Islam dan dia mati dalam keadaan dia kafir kepada Allah, maka itulah orang mereka itu yang sangat-sangat sia-sia dan amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Yang mana telah memeluk Islam, dah pernah melakukan amalan baik, amal soleh, tetapi selepas itu murtad, orang yang paling rugi inilah dah sia-sia. Ini terbatalnya segala amalan soleh yang dia pernah buat semasa Islam dan tidak akan diganjari, tidak akan diberi pahala sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Wal a'yadu billah, hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal, orang yang kekal. Masya-Allah. Seterusnya ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. InsyaAllah persilakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, jazakallah khair. Wa iyyakum ahsanul jazaa. Terjemahannya ayat 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan bermujahadah, yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Seterusnya ayat 219 ini mengenai arak, mengenai hukum arak dan hukum berjudi. Ini pada permulaan Islam, Masya Allah, pada permulaan Islam arak itu tidak diharamkan lagi. Tetapi Hazrat Umar radhiyallahu anhu, dia Masya Allah, dia ada Allah Ta'ala ilhamkan ke dalam diri dia, Masya Allah, dia ada muwafaqat, dia ada kehendak dia yang mana bersesuaian dengan kehendak Allah SWT. Ada macam lebih kurang 12 keadaan, 12 keadaan kehendak dia bertepatan tepat dengan kehendak Allah SWT. Dia panggil muwafaqat Umar. Lebih kurang 12 keadaan. Ini yang salah satu daripadanya. Dia tengok orang-orang Islam ni kalau dia orang minum arak ni, dia orang mabuk, dia orang tak tahu apa dia orang cakap, tak sedar, kan masuk dalam solat baca pun silap, baca ayat Quran dalam solat silap. Jadi kehendak dia bahawasanya arak ni terus diharamkan. Jadi mereka bertanya, ini antara orang yang bertanya ni Hazrat Umar radhiyallahu anhu sendiri, ada yang mengatakan dan Hazrat Mu'adz bin Jabal, ada yang mengatakan mereka semua, ada sebahagian dari sahabat, mereka bertanya pada Rasulullah tentang hukum arak ini. Apakah hukum arak? Wal maisir ni hukum judi. Katakanlah Allah Ta'ala, surah Nabi SAW, katakanlah, jawablah, bagitahulah mereka fihima ismun kabir, pada kedua-duanya dosa yang besar. Sebabkan kesan daripada arak itu akan membawa kepada dosa yang banyak. Dengan satu kali minum arak, mabuk, dia membawa kepada dosa-dosa yang lain lagi. Sebab tu katakan ibu dosa ni dengan mulanya dosa ni dengan minum arak dia tak sedar, dia judi, zina, membunuh dan sebagainya. Baiklah, wa manafi'u linnas, dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Dan manfaat dia adalah katanya arak itu air dia rasa lazat. Dan kalau dalam judi itu, dia adalah satu perantaraan yang mana dia akan dapat kaya dengan cepat tanpa ada susah payah. Jadi itu je. Sedangkan wa ismuhuma, dan dosa kedua-duanya, kerosakan yang berlaku daripada kedua ni akbaru, lebih besar daripada manfaatnya. Jadi apabila Allah Ta'ala turunkan ayat ini bukan ayat haram lagi, bukannya dalil haram lagi arak. Ada lagi satu ayat dalam surah Maidah. Ini permulaan nak bagi tahu hukum arak ni kalau dia punya dosa lagi banyak daripada kebaikan dia. Jadi lepas diturunkan ayat ini, setengah sahabat masih lagi minum, setengah sahabat dah tak minum, dah berhenti. Ini Allah Ta'ala tak terus haramkan arak. Kalau Allah Ta'ala terus haramkan arak, jadi panggil culture shock lah. Orang Arab minum arak suka, tiba-tiba terus haram, susah nak meninggalkan. Allah Ta'ala sedikit demi sedikit Allah Ta'ala turunkan hukum arak ni. Allah Ta'ala ada mengatakan ayat ini diturunkan hukum yang pertama bagi arak. Yang mana dia Allah Ta'ala bagi tahu dulu dia punya kerosakan yang berlaku apabila seorang tu minum arak. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan ayat tak boleh minum arak sebelum solat. Lepas tu barulah ayat diharamkan arak sepenuhnya. Jadi ini adalah ayat yang pertama mengenai arak, hukum arak. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian dan mereka bertanya, para sahabat bertanya, apakah yang mereka infakkan? Tadi pertanyaan apakah juga masa ayat ke-215, apakah yang mereka infak? Dalam pertanyaan itu sebenarnya ada dua soalan, iaitu
apakah barang benda yang perlu infak dan kepada siapakah perlu diinfak. Kat sini pula berapakah kadar yang perlu diinfakkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, qulil af, katakanlah al-afu, apa yang lebih daripada hajat, yang mana kamu tidak berhajat kepadanya, yang ini keperluan kamu. Keperluan kamu cukup, lebih daripada itu disunatkan untuk kamu infak. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah Ta'ala menerangkan bagi kamu ayat-ayatnya supaya kamu benar berfikir, supaya kamu menggunakan akal fikiran kamu. InsyaAllah ini Allah SWT memberikan dalil ayat Al-Quran supaya kita berfikir dan kita amalkan, insyaAllah. Alhamdulillah telah selesai 2 ke surat 33 dan 34. InsyaAllah setakat itu sahajalah untuk hari ini. Kita akan sambung pengajian Al-Quran pada minggu hadapan. Boleh ke insyaAllah? Minta maaf ada yang belum lagi dapat. Mungkin apa yang silap pada kelemahan diri saya sendiri, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah, barakallahu fi, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Hari ini tafsir yang telah dibaca pada ayat 211 hingga 219, masya-Allah. Ayat 211 hingga 213 berkenaan dengan menangguh dalam agama. Allah ingin mengingatkan kita bahawa dunia ini sementara saja, maka jangan tertipu dengan godaan dunia. Ayat 214 hingga 217 itu, masya-Allah, anjuran jihad dan infak. Allah tanya kita, adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang ujian, cubaan sehingga bergoncang hati dan jiwa mereka yang seperti mana bergoncangnya hati dan jiwa orang-orang terdahulu sebelum kita. Allahu Akbar. Apa yang kamu infakkan? Kepada siapa kamu infakkan? Masya-Allah. Dan ayat yang terakhir, ayat 218 hingga 219 mengenai berperang dalam bulan haram. Dan Allah mengajar kita semua hukum-hukum di dalam Al-Quran ini supaya kita boleh mengalami kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dengan sempurna, akal yang waras dan akal yang tidak terikat dengan emosi, masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ibrah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dengan tafsir yang Ustaz bacakan hari ini, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita, yang istiqamah duduk dalam mahalaqah ilmu. Terima kasih kepada 5 peserta yang membaca hari ini, masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah malam ini. Ini daurah solat sesi yang ketiga, yang ini sesi yang terakhir. Sebelum ini kita ada sesi yang pertama dan kedua. Pada pukul 8.30 malam hingga 10 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM Macang Kelantan. Jadi jangan lupa sama-sama kita hari ini selepas solat maghrib, insya-Allah pada pukul 8.30 malam. Jadi saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini berlangsung ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.